yang sangat-sangat hebat tuan-puan. Speaker kita ni sangat sibuk, seorang pensyarah, lagi tengah buat kajian tentang hibah emas dan sebagainya. So kita tak sabar nak tunggu beliau punya penulisan. Okey, tapi sebelum dia siap tulis, kita jemput dia dulu datang Tuesday Sharing untuk kita dapatkan ilmu kepakaran dia sikit. Kita korek sikit malam ni bagi especially bagi dealer-dealer yang baru nak bermula ataupun yang dulu mungkin bermula main hentam kromo je. Lepas tu nak perbaiki lah kan, kita macam mana kita manage kita punya business kan. So memang kalau cakap dia tajuk bermula dengan betul ni, dalam kepala teacher memang terus pop up is Dr. Rohayati Husin. Sebab Dr. Rohayati ni orang yang sangat tersusun dia organize things tu cantik lah, senang cerita Dan teacher nampak dia punya grow dalam business dari mula sampai dah sekarang. Okey, tanpa berlengah masa lagi, kita bawakan speaker khas yang hebat untuk tuan-puan pada malam ni, Dr. Rohayati Husin, Star Founder Master Dealer kita, untuk kongsikan tentang tajuk bermula dengan betul. Silakan Dr. Yati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Teacher Mim atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman bersama dengan Public Goal sepanjang saya berbisnes lah. Okey, so saya ucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan dealer yang sudi join tuition kita malam ini. So kalau salah satu ciri-ciri Eagles adalah tak terlepas peluang untuk hadir untuk belajar. Tak kisahlah apa-apa kelas pun, Eagles ni dia tak perlu dipaksa. So bila share je link untuk join Zoom tu, so dia akan join. So mana-mana dealer pun sebenarnya kita tak paksa siapa-siapa untuk join. So kita atas inisiatif kita sendirilah. Okay. So saya pun sebenarnya sepatutnya share minggu lepas, tapi disebabkan atas kesibukan sedikit, so ubah untuk tarikh malam ni lah. Okay, sebelum saya bercakap panjang, saya share dulu sedikit slide yang saya prepare. Okay, bila teacher jemput saya untuk offer untuk saya berkongsi tentang bermula dengan betul ni pun, saya pun sebenarnya apa nak cerita ni bermula dengan betul. So saya adalah tambah-tambah sikit point tentang 5 night dan sebagainya. Okay, sebelum tu saya kenapa tak jalan? Okay, ini sedikit latar belakang lah bagi dealer-dealer baru yang belum mengenali saya. Sedikit latar belakang tentang saya. Seperti yang dimaklumkan oleh teacher tadi, nama saya adalah Rohayati binti Husin. Kini masih menjadi pensyarah kanan di sebuah IPTA di Utara, UiTM, dalam Fakulti Undang-Undang. Selama 15 tahun hingga kini, saya bermula sebagai seorang pensyarah di UiTM ni daripada 2009 so lebih kurang 15 tahun lah sehingga kini. Dan saya home branch saya adalah di Sungai Petani. Dan merupakan seorang Star Founder Master Dealer, dan alhamdulillah frontline yang terkini adalah 1,700 lebih. Saya tengok tadi dalam business center dalam 1717. Dan empayar saya adalah lebih kurang 2,500 lebih lah. Okay, so ini sedikit pengenalan tentang diri saya. Ini adalah bagaimana saya bermula dengan Public Goal. So sebenarnya tidak pernah terfikir untuk saya aktif sebegini bersama dengan Public Goal. Saya hanya bermula sebagai seorang customer biasa. Pada 28 Mei itu saya daftar untuk jadi customer biasa, dan kebetulan duit tu ada duit lebihan daripada waktu tu kita kan PKP, so ada moratorium. Jadi moratorium ni maksudnya waktu tu kita tak perlu bayar bank. So kita ada wave lah di situ untuk kita bayar loan. Jadi saya gunakan duit tu untuk saya upgrade daripada customer biasa menjadi normal dealer. So start daripada situlah sampai sekarang saya tak pernah berhenti berkongsi tentang ilmu emas. So kalau 28 Mei untuk tahun 2024 ni kiranya dah lebih kurang 4 tahun lah saya berbisnes dengan Public Goal. Kemudian saya juga upgrade diri menjadi priority dealer. Tak sampai sebulan pun bila saya ada dengar perkongsian yang dibuat oleh dealer, saya rasa ada kelebihan priority berbanding normal dealer. So waktu tu saya pun tak tahu normal dealer ni secara detail tu apa, priority dealer tu apa, master dealer tu apa. And then untuk saya jadi priority dealer ni, saya upgrade melalui EPP ya. Waktu tu public saya beli melalui PG Mall, iaitu jewellery. Saya beli
melalui PG Jewel. Waktu tu saya tak tahu sangat tentang G100 dan sebagainya, memang tak ada knowledge sangat. Yang saya pasti saya nak selamatkan duit moratorium saya waktu tu daripada saya habis guna macam tu saja. Dan Alhamdulillah bila saya ikat duit saya tu dengan emas, duit moratorium saya tu yang orang lain mungkin dah habis guna, Alhamdulillah saya ikat dengan 5 dinar. Waktu tu saya beli 5 dinar, 5,440. Saya ingat lagi melalui account Gap, saya keluarkan melalui account Gap, dinar yang LBMA yang lama punya. So, dinar tu lah saya guna sampai sekarang untuk saya buat konten, untuk saya buat apa-apa konten berkali-kali menggunakan dinar tu. Dan bila saya ikat duit moratorium saya dengan dinar tu sampai sekarang masih ada, duit tu pun dah meningkat menjadi 7,000 lebih bila harga dinar tu dah meningkat. Jadi kita nampak di situ kelebihan simpanan emas secara tak langsung. Kemudian saya untuk menjadi master dealer ni saya ambil masa lebih kurang 13 bulan 1 tahun 1 bulan sebab saya bermula pada Mei. Kemudian jadi master dealer 28 Jun 2021. And then bila buat bisnes public gold ni, bila kita dah bermula dengan kefahaman yang betul tentang keistimewaan emas tu, saya tak boleh berhenti. Saya terus jalan sampailah sekarang. Saya tak sangka dah 4 tahun saya bersama dengan public gold. Alhamdulillah. Kemudian saya selepas hadir beberapa MDC, beberapa training yang ada dalam public gold, so saya dapat unlock Star Founder Master Dealer pada 20 Mei 2022. Sebelum tu lock dulu Founder Master Dealer bila dah cukup umpire 1,000 lebih, so saya unlock Star Founder Master Dealer. So sekarang road to untuk 2 Star Founder Master Dealer lah. Okey, ini adalah sedikit pencapaian pada financial year ini. Start daripada April sampailah April tu saya dapat gold, so sampailah sekarang saya unlock untuk top producer platinum. Okey. Okey, seterusnya so sekarang saya juga untuk agak struggle sikit lah untuk road to PGLS ke Swiss. So hopefully dalam masa yang berbaki ini ada, orang kata ada keajaiban lah yang berlaku. Sebab untuk personal sale saya dah lepas 1 juta lebih, tapi untuk group sale lah saya masih berusaha, belum cukup lagi untuk dapat 3 juta. So ada lagi lah yang perlu saya capai untuk road to PGLS. Okey. Bagi yang baru berkenalan dengan saya, ini adalah sedikit susu galur saya lah. So dalam bisnes public gold ni, kita kena tahu siapa kita punya leader, siapa kita punya mentor. So kita semua tahulah dalam public gold ni, kita semua ni adalah berada di bawah Tuan Syukur Hashim, iaitu kita punya Maha Guru Emas. And then kita ada kita punya mentor sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kita kena tahu semua kita punya susu galur ni, mentor kita, leader kita, sebab kita nak pinjam orang kata kepakaran mereka, kita nak leverage mereka. Jadi kita kena selalu leverage kan. So point leverage tu nanti saya akan kongsikan. Kenapa pentingnya kita kenal susu galur kita. And then di atas saya introducer saya adalah Tuan Anas, di atas Anas adalah Cik Zarin, and then kita ada bapa kita sendiri iaitu Tuan Syarif Jamil, and then Ustazah Nur Azah. Jadi masa saya join public gold ni saya tak kenal, saya tak tahu susu galur. Saya just register bawah Tuan Anas saya kenal Tuan Anas ni melalui Facebook page Tuan Anas. Jadi saya tak kisah waktu tu Tuan Anas ni berada di mana. Tuan Anas ni sebenarnya berada di Melaka. Saya di Sungai Petani. Macam mana saya kenal Tuan Anas adalah bila saya tengok Tuan Anas punya FB page. Waktu tu saya tak didedahkan sangatlah dengan public gold ni dalam social media, sebab saya main social media pun waktu tu hanya untuk Facebook saja, TikTok pun tak ada, IG pun buat sekadar ada je, tak aktif langsung, Twitter pun tak ada. Jadi waktu tu hanya kenal Tuan Anas ni melalui Facebook page sahaja. So waktu tu Tuan Anas ni Facebook page dia tu saya sangat berminat lah dengan cara dia berkongsi ilmu dalam tu. Bila saya kenal Tuan Anas ni melalui Facebook page, saya tak direct register bawah dia, saya pergi ke branch sendiri. Saya pergi ke cawangan public gold di Sungai Petani tu, saya pergi sendiri. Waktu tu bila staff tanya ada tak kenal mana-mana dealer, so saya kata saya tak kenal, saya cuma kenal Tuan Anas saja. Jadi saya terus register. Waktu tu saya tak terfikir pun kata perlu ada introducer yang kita dalam G100 ke apa ke, semua tak. Tapi bila lepas dah register tu, bila dah start join training yang ada dalam G100 ni, rupanya saya berada di bawah Cik Zarin, saya punya leader, saya punya upline, dan kenal Tuan Syarif. Dan saya start WhatsApp Tuan Syarif, dan dia pun ceritalah susul galur yang ada dalam team Tuan SG ni.
Okay. Okay, next ini adalah salah satu jugalah macam mana kita nak buat bisnes dengan cara yang betul, kita kena kenal dengan siapa kita berkawan, dengan siapa circle kita berada. So kalau tengok di sini, ini adalah ikut turutan Susul Galuh tadi lah. Tuan Anas, Cik Zarin, Tuan SJ dengan wife dia, Tuan Mentor dan kita punya Maha Guru lah. So bila kita jadi dealer ni, kita attend physical event, kita kena ambil peluang untuk kita bergambar dengan inilah kita punya leader-leader, kita punya upline, supaya bila kita buat posting ke apa, kita guna peluang tu untuk kita leverage leader kita, mentor kita, supaya orang boleh letakkan trust, orang percaya pada kita. Sebab kita ni bukan siapa-siapa, saya pun bukan siapa-siapa dalam public goal. Jadi saya kena pinjam kepakaran orang lain untuk kita berkongsi ilmu emas. Okay, jadi lepas ni kalau rakan-rakan pergi mana-mana physical event, tangkaplah gambar dengan dealer-dealer dalam team kita, dealer-dealer yang berjaya dalam team yang lain. So kita ambil peluang tu. So bila kita nak buat posting nanti, walaupun kita belum tak tahu lagi bila nak guna posting tu, tak tahu lagi bila nak guna gambar tu. So one day benda tu akan membantu kita untuk kita buat posting dalam mana-mana social media. Okay. Okay, ini adalah salah satu saya sepanjang saya bersama dengan Public Goal, tahun kedua saya berjaya unlock untuk C-Trip ke Bandung. Kemudian tahun ketiga saya unlock untuk Jakarta. Tapi waktu ni masa bulan 9 hari tu trip ni bergabung antara Bandung dan Jakarta pergi sekali. Disebabkan waktu tu kan ada ditangguhkan sekejap lah untuk trip Bandung tu belum buat. So, jadi tahun lepas 2023 bulan September digabungkan sekali lah Bandung dengan Jakarta. So ini adalah first time lah saya pergi trip yang dianjurkan oleh Public Goal untuk achievers yang waktu tu dapat sale kalau si trip ni 600,000 ke atas lah. Okay, so memang pada saya yang belum pernah pergi PJLS tu, saya rasa yang ni dah best lah. Kalau macam teacher Min, Tuan SJ dan lain-lain rakan dealer tu, dia orang dah pernah pergi PJLS tu, lebih seronok lah berbanding yang pergi ke Bandung ni. Pada saya yang ni pun dah best lah sebab semuanya ditanggung oleh Public Goal. Jadi kalau rakan-rakan dealer belum mampu untuk capai PJLS tu, aim dulu untuk capai yang C-Trip ni pun kiranya adalah salah satu wish list lah kalau dah jadi dealer Public Goal yang aktif ni. Okay. Okay, next. Bagaimana saya bermula dengan betul? Sebenarnya saya pun tak tahu adakah saya bermula dengan betul. Tapi bila dah sampai ke tahap ni, saya flashback balik, maknanya apa yang saya buat tu masih on track lah. Okay. Apa yang dikatakan bermula dengan betul, pertama sekali saya letakkan saya punya dream, mindset saya dan juga action. So tiga-tiga benda ni perlu berjalan serentak lah pada saya lah berdasarkan pengalaman yang saya masih kerdil ni. Saya rasa tiga benda ni apa yang saya buat. Jadi saya berkongsi berdasarkan pengalaman saya lah. Okay, apa itu dream? So sebenarnya kalau nak diikutkan, sebab saya dah kerja hakiki, saya dah ada kerja dengan gaji DM52. Kalau di UiTM saya dah kalau kerja kerajaan di M52. Jadi bila di M52 ni saya rasa saya selesa lah dengan gaji saya. And then cumanya saya rasa kenaikan untuk gaji tahunan tu pada saya agak sikit lah berbanding orang yang kerja buat bisnes yang lain. Jadi saya cuba untuk buat bisnes untuk saya dapat kenaikan gaji melebihi gaji tahunan sebagai seorang pensyarah. So kalau di UiTM untuk kenaikan gaji tahunan tu dia ada berdasarkan ni lah dia, kalau di M41 adalah berbeza berbanding dengan 52, tapi dia tak banyak lah 3 angka. 3 angka tu mungkinlah 300, 200 itu tahunan. Kalau kerja swasta mungkin lebih banyak ataupun lebih kurang. Jadi saya nak cari satu pendapatan lain part time yang kenaikan dia melebihi kenaikan gaji tahunan kerja hakiki saya. So bila saya buat bisnes Public Goal ni tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, benda ni dah saya boleh capai. Maksudnya saya dah boleh capai 4 angka melalui bisnes Public Goal. Maksudnya kenaikan tahunan tu melebihi kenaikan tahunan gaji hakiki saya lah. Jadi saya rasa seronok. So saya rasa tak susah sangat untuk saya dapat ni berbanding dulu waktu walaupun saya dah bekerja hakiki, saya juga buat part time lain sebelum saya sambung PhD. Saya buat jadi dealer, buat jual tudung lah, jadi dropship tu lah. Dropship ni maknanya saya juga ada mentality business. Cumanya pendapatan yang saya dapat dalam Public Goal ni melebihi part time yang saya buat yang business-business lain. Jadi saya dah, masa saya buat PhD tu saya dah stop semua.
Cuma masa pertengahan sebelum saya ambil PhD tu, dah end of my journey of PhD tu, saya start jadi customer public goal. Jadi bila saya tengok peluang yang ada dalam public goal ni agak baik, jadi saya teruskan untuk buat bisnes public goal. Walaupun saya dah ada kerja hakiki, walaupun saya dah ada gaji tetap yang selesa. Jadi saya fikir kenapa peluang yang ada ni saya tak ambil untuk saya buat bisnes part time. Okey, lagi satu dream saya disebabkan saya pernah mengkaji tentang wakaf. Masa saya buat PhD ni saya tengok banyak saya kelebihan wakaf ni berbanding sedekah, zakat. So saya rasa why not saya buat bisnes dan daripada bisnes tu saya boleh banyak memberi, lebih banyak saya boleh berinfak. Jadi melalui platform bisnes ni saya kata mungkin Allah nak tunjukkan pada saya dengan melalui bisnes ni saya boleh berkongsi rezeki dengan lebih ramai dan banyak melalui zakat, wakaf dan sedekah. So melalui zakat ni saya dah capai bila dah tahun kedua dan ketiga saya buat bisnes public goal, saya dah boleh keluarkan zakat. Masa saya buat part time sebelum ni, bisnes-bisnes lain, saya tak boleh menyimpan pun. Sepatutnya kalau kita buat bisnes, kita ada pendapatan lebih lah. Jadi saya tak boleh menyimpan pun. Tapi bila buat bisnes public goal ni, secara tak langsung simpan emas dan ada pendapatan lebih daripada bisnes, beli emas lebih, so boleh berzakat. So saya kata, ini adalah satu peluang yang bagus. Jadi saya pun teruskan ni saya bisnes public goal. So bukan kita tak boleh orang kata berinfak kalau kita ada gaji hakiki pun, cuma agak limited lah kan. Even kalau buat bisnes pun belum kalau kita kerja hakiki pun belum tentu kita boleh bayar zakat. Sebab apa? Simpanan kita tu tak pernah cukup untuk kita keluarkan zakat. Tapi kalau zakat pendapatan tu lain lah. Ini zakat tentang zakat simpanan. Okay. Kemudian saya dream saya adalah untuk saya jadikan bisnes ini sebagai exit plan. Mungkin one day pendapatan saya bersama dengan public goal ni melebihi gaji hakiki saya dah boleh decide. Saya dah ada pilihan untuk saya exit plan saya. Mungkin saya boleh pencen awal. Saya ada jugalah hasrat untuk berpencen awal untuk buat bisnes. Sebab saya rasa bisnes ni satu dunia yang berbeza dengan kerja hakiki saya. Kalau orang yang macam teacher Mim pun dia dah pernah bekerja. Bila dah buat bisnes ni satu dunia lain. Banyak orang yang belum pernah kerja, dia tak boleh nak compare. Jadi kalau orang yang dah bekerja buat bisnes ni, saya pun ada juga lah plan macam tu. So macam kita punya dealer dalam G100, Tuan Azlan, Tuan Layan, dia pun baru berhenti daripada kerja dan fokus pada bisnes public goal. So saya pun ke arah itu juga. So saya buat bisnes ni ketika sebenarnya saya tak perlukan bisnes. Kalau dengan kerja hakiki saya pun sebenarnya dah cukup, tapi keinginan untuk ada time freedom, so nak tengok mentor kita walaupun buat bisnes public goal, ada masa dengan keluarga, masa lapang kita sendiri untuk kita organise jadual kita, saya pun teringin ada macam tu. And then saya juga berhasrat untuk capai financial freedom lah. Saya tekan hutang-hutang yang kalau kerja hakiki ni boleh bayar hutang tapi dia lambat lah nak capai. So dengan bisnes ni saya berhasrat untuk capai financial freedom tu lebih awal lah berbanding dengan kerja hakiki sahaja. Okey. Selepas saya dah set dream saya letakkan saya fokus kepada mindset saya sendirilah. So walaupun saya ada kerja hakiki saya letakkan mindset dalam kira pemikiran saya ni adalah full time business. Walaupun saya ada masa yang limited untuk buat business, tapi mindset saya dah pahatkan dalam saya punya pemikiran, business saya ni adalah business yang full time. So public goal is my business, adalah kerja saya. Jadi saya tak boleh kata bisnes ni saya hanya bagi 30%, kerja hakiki saya 70%. Pada saya pada waktu sekarang ni mungkin 60%, bisnes 40%. So public goal ni is my second job. Jadi saya buat sebagai full time business. Yang ini penting ya. Tambahan lagi kalau orang yang buat full time lah, dia memang lagi kena lebihkan lah full time mindset tu. And then saya lihat dalam public goal ni bukan satu bisnes semata-mata. Saya lihat ada peluang lain lagi. Financial freedom, time freedom dan sebagainya. And then bila saya dah letakkan, fahatkan bahawa bisnes public goal ni adalah bisnes saya. So kalau kita tak buat, maknanya kita takkan dapat hasil. Jadi syarat untuk kita jadikan bisnes ni adalah bisnes kita sendiri.
public goal business owner, kita kena buat 5 basic. So 5 basic tu apa? Nanti kita revise balik 5 basic tu apa. Kemudian yang kedua saya letakkan mindset saya adalah kefahaman bisnes yang betul. Bila kita dah letakkan bahawa bisnes ni adalah bisnes kita, no matter what, kita kena faham bisnes ni dengan betul. Kefahaman bisnes yang betul. Jadi, nak faham bisnes yang betul ni, apa perlu kita buat? Kita kena hadir training dan kelas. Jadi, kefahaman tu setakat mana? Kefahaman yang TikTok. Orang tanya soalan apa pun tentang public goal, kita boleh jawab. Sebab tu, bila nak jadi dealer ni, dia tak boleh tanya soalan remeh-remeh kepada leader. Tak boleh tanya soalan yang macam mana nak register customer. Macam mana kalau customer tak boleh nak upload IC. Kita tak perlu dah tanya soalan-soalan macam tu kepada kita punya upline. Sebab kita bila dah decide sebagai business public ni adalah our business, kita kena letakkan kefahaman tentang sistem, tentang business tu sebagai TikTok. Orang tanya apa pun tentang public goal, kita boleh jawab. Kita dah tak ragu-ragu. Kalau orang tanya compare QM dengan public goal, kita tak perlu rasa orang kata duk confuse lagi. Betul ke aku buat business public goal ni? Betul ke aku buat business nak teruskan dengan business ni? Saya pernah tanya satu soalan kepada Ustazah Azah. Waktu tu saya pun awal-awal buat business lah. Saya tanya soalan kepada Ustazah Nur Azah. Saya kata, Ustazah, macam mana Ustazah boleh maintain daripada awal Ustazah buat sampai sekarang? Ustazah tak berpaling tadah kepada bisnes lain, bisnes emas lain. Dia kata dia percaya kepada mentor. Keyakinan dia kepada bisnes tu sendiri menyebabkan dia teruskan bisnes sampai sekarang bersama dengan Public Goal. Jadi, itu memberi keyakinan kepada saya bahawa saya juga perlu ada trust kepada bisnes Public Goal tu sendiri. Nak ada trust macam tu kita nak ada kefahaman, kita no matter what tak boleh ada alasan, kita kena hadir training dan kelas. Yang penting PLT, NDO dan kita top up dengan kelas-kelas yang lain. Dan nak juga ada kefahaman tentang bisnes ni, kita kena manfaatkan peluang yang disediakan dalam G100. Macam saya pernah beli emas dengan pelbagai syarikat sebelum ni. Saya pernah beli dengan Kuwait Finance House. Saya pernah beli dengan Maybank, Kijang Emas. Saya pernah beli dengan Bank Muamalat dan pelbagai lah. Tapi tentang peluang disediakan untuk saya buat bisnes tu tak ada. Saya sekadar beli emas saja. Tapi kalau dalam public goal ni, kita ada peluang yang lebih. Buat bisnes dalam masa 3 tahun bersungguh-sungguh pun kita dah boleh capai 5 angka pendapatan, 4 angka pendapatan. Jadi kita manfaatkanlah peluang yang kita ada tu. Okay. Jadi yang seterusnya, macam mana saya letakkan mindset, walaupun kita ni adalah somebody, saya selalu ingatkan diri saya, walaupun saya ni, orang kata, saya adalah doktor PhD dalam kerjaya saya. Tapi tak semestinya saya ni ada ilmu tentang bisnes. Jadi, saya kena letak mindset saya bahawa saya ni adalah newbie dalam bisnes. Saya ni tak tahu apa-apa. Jadi, saya perlu pinjamkan kepakaran mentor, kepakaran leader kita. Walaupun saya punya leader Tuan Syarif Jamil, Cik Zarin, mereka masih orang kata muda berbanding saya lah. Jadi, saya kena pinjamkan kepakaran mereka, kepakaran mentor. Kita leveragekan mereka. Nak buat posting apa pun, kita pinjamkan nama mentor. Sebab kita ni bukan siapa-siapa. Nak bercakap tentang kewangan, kita tak ada sedikit tentang kewangan. Jadi kita pinjamkan kepakaran mereka. Dan bila kita pinjam kepakaran mentor dan leader, apabila kita buat posting apa, kita tak perlu rasa risau lah. Maksudnya orang nak question tentang tu, jadi kita mention tentang kita punya leader. Tapi janganlah orang kata tak berani untuk kita buat konten kita sendiri. Kita perlu ada keyakinan juga tentang tu. And then saya juga perlu letakkan mindset bahawa saya perlu duplicate. Sebab dalam kerjaya kita, susah untuk kita duplicate. Kita dalam kerjaya hakiki kita lain. Dalam bisnes ni kita kena duplicable. Kejayaan leader-leader ataupun dealer dalam public goal sebenarnya kita boleh duplicate. Kita duplicate saja, kita tak perlu nak create benda baru pun. Sebab kejayaan tu dah ada. Kita cuma nak tiru basi saja. Duplicate cara dealer berjaya, macam mana mereka bekerja. Tiru basi cara mereka buat konten. So, kita tak perlu nak create benda baru pun sebab semua benda tu dah ada. Peluang dah ada, kita cuma nak buat saja. Jadi, kita duplicate PG1S dalam urusan bisnes kita dan juga kepada rakan-rakan dealer di bawah kita. So, sentiasa kena ingat rules dan regulation dalam bisnes. Kita tak boleh pandai-pandai sendiri kita. Saya pernah tanya kepada mentor, awal-awal saya tahun pertama, tahun kedua saya buat bisnes public goal, saya tak faham tentang leverage tu apa. One day bila ada satu sesi bersama mentor, saya tanya sendiri mentor, leverage tu apa?
Jadi daripada situ saya start faham bahawa leverage ni, walaupun kita ni pandailah dalam ilmu lain tentang pengurusan hartanah ke apa bagai ke dalam dalam bab-bab lain, tapi bila kita join business public goal ni kita kena orang kata merendah diri untuk kita pinjamkan kepakaran orang lain sebab mereka dah terbukti berjaya. Jadi kita berjaya mungkin dalam kerjaya kita, dalam kita punya bisnes kita belum lagi berjaya. Okay, so 3 benda ni lah yang saya buat bila saya bermula dengan bisnes public goal sehingga kini lah. Okay, so untuk kita tambahkan ilmu, so training ni kita tak boleh elak untuk kita join lah. Walaupun kadang-kadang saya juga ada masa yang saya tak sempat join macam G100 Talk Show ke, kalau mungkin PLT tu mungkin ada waktu yang saya tak sempat nak join, saya akan dengar balik recorded video on the way nak pergi kelas, nak pergi ke tempat kerja, saya pasang dalam kereta sambil drive, saya dengar balik training tu supaya kita tak terlepas ilmu-ilmu yang dikongsikan. Okay. So even kalau kita sebagai dealer, kita ditawarkan atau di-offer untuk menjadi speaker, so kita ambil peluang tu. Sebenarnya team dah ada trust dengan kita. Kita ambil peluang tu supaya kita juga orang kata boleh tunjukkan diri kita supaya dapat bina keyakinan. So jangan rasa takut, tapi permulaan tu memanglah takut. Ada juga di kalangan macam dealer-dealer dalam KES sendiri pun awal-awal dulu kita pun nak cakap pun tak berapa nak pandai, even kita masih belajar. Jadi ambil je peluang tu. Offer diri kita kalau ada yang tanya perlukan jadi MC ke, jadi speaker ke, so kita ambil peluang tu. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisnes, untuk build kita punya trust ataupun confident lah dalam bisnes. Okay. Okay, yang kedua, macam mana saya saya bermula dengan betul. Yang ketiga adalah action. Yang ini sangat penting. Walaupun kita buat dream secantik mana pun, buat canggih mana pun, tapi kalau kita tidak ada action, dream kita itu hanyalah sekadar teori. So teori yang baik sebenarnya adalah teori yang kita boleh praktikalkan. Kita boleh praktikkan. Praktikkan dengan apa? Maksudnya kita buat. Kita kena buat. Kalau tak buat sampai bila tak jadi apa dream kita tu. So jangan berangan untuk capai dream kalau kita tak buat. Okay. So apa action yang saya buat? Pertama sekali kita kena reach more people. So macam mana nak reach more people? Kita kena buat content. So content is the king. Kalau kita tak buat content, kita duduk diam saja jadi business public goal, orang pun tak tahu kita buat business public goal. Jadi sekadar jadi business owner ataupun dealer yang senyap lah, orang tak kenal kita lah. So buat content, kita nak lagi ramai orang tahu. Dan mungkin ada yang kata, oh buat business public goal ni dah ramai pun dealer buat. Macam mana kita nak compete dengan orang lain? Scroll TikTok kan? Scroll TikTok, asyik-asyik lalu saya tengok dia sendiri. Bila lalu dia tengok, oh ini macam kenalnya, lalu semua FYP, konten-konten tentang PG. Asyik-asyik dia punya wife sendiri pun lalu juga dekat dia. Maknanya, bila kita selalu buat konten kita tu akan FYP. Dia akan berlega-lega dalam social media, especially macam TikTok, macam IG. Okay, so kena buat konten. Walaupun kita sekarang dah buat macam SP kan, stranger prospecting, konten kita tak boleh tinggal. So itu adalah nak kita menunjukkan bahawa kita masih relevan dalam social media. So lagi ramai orang tahu, lagi besarlah peluang kita. Kalau kita kata, oh ramai dealer dah buat, kita compete dengan dealer lain. So kalau kita tak buat lagi tak ada peluang. So at least bila kita buat ada jugalah peluang untuk kita close prospect. Okay. Yang kedua, apa yang saya buat juga adalah rutin. So bila kita dah buat konten, bagi dealer-dealer yang baru ni, walaupun belum mampu untuk buat 3 konten sehari, buatlah 1 dulu sebagai rutin. So ini rutin saya buat secara konsisten. Saya akan prepare bank konten. Macam mana saya prepare bank konten? Saya macam Teacher Mim katalah, orang yang bekerja ni dia ada limited masa lah untuk buat konten. Macam saya sendiri, saya akan set hujung minggu, Jumaat ataupun Sabtu, kalau tak ada PLT ke apa benda ke, saya akan prepare konten tu hari Jumaat. Kalau hari Sabtu ada PLT, ada NDO, hari Jumaat tu saya akan fokus untuk prepare konten. Sama ada saya akan pergi branch, lepas balik daripada aktiviti di surau pagi, so hari Jumaat, sebab saya juga memegang jawatan di surau, so hari Jumaat pagi mesti saya akan berada di surau. Lepas balik surau, saya sebelum pergi surau malam tu saya dah prepare apa benda yang saya nak buat di branch, apa benda konten yang saya nak bercakap bila saya pergi branch untuk saya buat video. Saya prepare siap-siap malam tu, masuk ke dalam teleprompter,
prepare siap-siap dah. Kalau saya tak buat, saya pergi branch tu saya akan buang masa. Jadi saya akan prepare. Saya kata lepas balik surau, saya akan pergi branch, saya nak buat 20 video. Okay, jadi malam tu saya dah buat siap-siap dah. Copy lah mana-mana skrip daripada KES ke, daripada J100 ke, saya dah masukkan dalam teleprompter. Saya kata target hari Jumaat ni saya nak buat 20 video. So saya pun pergilah ke branch Public Go. Daripada pukul 10 saya shoot content sampai pukul 1 ataupun pukul 12. So saya target memang saya akan dapat 20 tu. Jadi kalau hari-hari biasa yang saya busy tu, hari balik kerja dah lewat petang ke semuanya, saya hanya edit saja video-video tu. Jadi kita prepare bank content. So alasan kata busy tu saya tak boleh dengar. Saya jadi macam kita sendiri decide untuk buat bisnes. Mindset kita adalah full time. Jadi tak boleh bagi alasan tu sebab bisnes ni adalah kerja kita. No matter what, kita kena buat. Jadi saya akan prepare bank content, susun lah lepas dah balik daripada buat konten tu, balik rumah, saya akan masuk dalam CapCut. Masuk dalam CapCut, so letakkan tajuk dulu, letakkan tajuk siap-siap. Bila saya ada kesempatan, macam contohnya ada masa lapang sikit, pergi mana-mana perlu tunggu dekat kaunter ke, ada dalam kereta ke, saya akan edit terus. Saya tak maksudnya waktu tu je yang saya ada masa untuk saya edit, saya akan edit. So memang tak sempat lah nak tengok TV ke apa benda, memang tak ada lah. Jadi saya prepare content. Macam yang baru ni, hujung minggu lepas, saya pergi outdoor punya shooting. Ajak husband saya pergi kat satu kawasan ni lah, Tasik tu. Saya set, saya nak buat konten banyak ni. So saya ni lah, walaupun kata baca skrip pun tak apa, buat je dulu. Asalkan kita buat. Sebab saya pegang kepada kata-kata ni lah, COO FB ni, dia kata done is better than perfect. Kita tak perlu pun nak perfect. As long as kita buat, so it is okay. It is done. Okay. So itu adalah rutin saya. Okay. Sehari saya akan target untuk up konten di social media 3 pagi, petang dan malam. Saya akan masuk office sebab time untuk pergi kelas ni fleksibel. Kalau saya ada kelas pukul 10, saya boleh pergi pukul 9 macam tu. Jadi saya make sure sebelum saya melangkah pergi kerja, sebelum saya start drive kereta, pagi tu saya dah up satu konten. Video ataupun post biasa. Saya akan tengoklah last posting saya di IG tu apa. Contohnya, saya perlu letakkan post biasa sahaja. Jadi saya akan letak video ataupun post biasa sajalah. So wajib benda tu. Maknanya bank content yang saya dah buat tu, malam tu saya akan edit. Pagi esok tu saya dah ready untuk saya up. Ataupun saya dah masuk siap-siap sebelum saya tidur, saya letakkan siap-siap dalam draft, esok pagi saya just up sahaja. Ataupun kalau saya tak sempat, sangat letih sangat, balik kerja dah lewat kan, kadang-kadang memang collapse lah. Sebab kadang-kadang malam-malam pun perlu lagi buat penulisan, marking paper dan sebagainya, memang sangat busy. Pagi esok tu saya akan bangun awal, saya akan edit juga konten yang ada. Akan edit konten video tu, saya akan terus up pagi tu. And then saya tak akan gunakan masa saya dekat office untuk saya up konten video ke apa, tak, saya tak akan gunakan. And then petang saya akan balik daripada kerja, saya akan edit sikit-sikit video, saya up lagi satu. So malam saya akan target untuk saya up konten yang lebih kepada untuk hard sell lah. Maksudnya contoh konten yang nak orang kata dapatkan prospek yang terus untuk membeli hard sell lah. Kalau macam pagi dan petang tu saya lebih kepada soft sell lah. Okay, so saya tengok strategi. Sebab malam ni ramai orang yang tengok kepada social media kita. Cuma untuk live tu saya masih mencari kekuatan lah untuk start balik. Sebab bila saya dah balik waktu kerja tu, muka saya dah jadi memang penat lah. Memang penat, saya tak ada semangat, orang kata kekuatan tu masih belum ada lagi. One day insyaAllah saya akan start jugalah. Okay. Yang ketiga, bila saya dah ada prepare bank content, saya dah edit dan sebagainya, saya akan make sure saya akan letak di Facebook, TikTok ataupun TikTok story, IG story, IG, WhatsApp, YouTube dan Twitter. So ini adalah yang main saya punya platform lah. Okay. Jadi inilah cara kita nak reach more people. Kalau kita tak buat, memang kita tak dapat lah. So Tuan Zul kata, yang tak dapat ni maksudnya tak buat. Macam saya sendiri pun, saya tak selaju dealer-dealer lain yang baru-baru yang dia memang laju. So saya tahu bahawa sebenarnya saya belum, maksudnya saya punya effort tu belum
belum capai tahap yang saya perlu dapat lah. Jadi kalau compare saya punya performance untuk tahun ni, saya agak lambat. Berbanding tahun lepas, bulan 12 saya dah achieve Club 365. Sekarang masih belum, ada sikit je lagi nak capai 365. Hopefully dalam masa 2 bulan ni saya boleh capai lah. So performance saya agak slow dari segi engagement, dari segi recruitment. Tapi dari segi sale meningkat berbanding tahun lepas. Tapi saya rasa saya tak puas hati sebab apa yang saya dapat tahun lepas lebih daripada apa yang tahun ni. Maknanya mungkin ada somewhere yang saya lacking lah, yang saya perlu perbaiki lagi. Okay, so pegang kata-kata ni, done is better than perfect. So kadang-kadang dalam TikTok tu pun saya tak sempat nak buat caption. Contohnya macam ada orang tanya soalan. Bila orang tanya soalan tu, saya terus jawab dekat TikTok je. Saya tak sempat nak kata buat caption ke apa bagai. So kadang-kadang yang itu pun boleh reach more people. Jadi kita tak perlu sangat fikir perfect. Just do it. And then walaupun benda tu tak perfect. Okay. Okay, ini adalah saya punya platform lah di social media. Facebook. So saya juga sebelum start Public Go, saya juga bermula dengan zero. Saya tak selaju macam Captain itu konten dia level lain dah. Saya masih slowly build lah saya punya followers. Saya pun bermula dengan 0 followers. So Alhamdulillah meningkat day by day. So saya juga bermula di IG from zero. Bukan terus dapat 7,000 follower, tak. So it start from zero. Bila kita selalu buat content, so semua follower ni adalah melalui organik, dan juga bila kita buat IG ads kita, so secara tak langsung orang akan follow kita. Ini adalah saya punya Twitter. Dulu Twitter, sekarang X. Saya masih aktif jugalah di sini. Sebab saya naik menjadi MD juga melalui X lah ataupun Twitter. Banyak yang saya belajar daripada Tuan Rahman lah. So saya lepas hadir PLT, saya banyak belajar. Saya terus buat. Saya punya style, bila saya belajar something tu, saya tak boleh tangguh lama-lama, saya terus buat. So kita kena ada sikap macam tu sebagai seorang eagle. Dapat je satu ilmu, kita share. Macam Tuan Zul pun selalu cakap, kita dapat ilmu baru, kita share dengan orang. Supaya kita tak hilang ilmu tersebut, supaya kita tak lupa. Okay. So jom sama-sama kita follow supaya kita sama-sama belajar masing-masing lah. Okay. So ini adalah apa yang saya buat lah sebelum saya tidur. Sebelum apa-apa saya akan ronda-ronda lah, scroll-scroll FB kawan-kawan. Ada konten yang menarik, saya terus save dalam saya punya notes dalam saya punya phone. So saya akan susun lah saya punya notes tu mengikut tajuk-tajuk dalam notes saya. So saya akan daripada sinilah saya akan copy masuk dalam share dalam teleprompter supaya benda tu tak hilang. Jadi kadang-kadang kita tak ada idea nak letak apa dalam konten dalam social media kita, kena kumpulkan jadikan bank konten. Okay, so ini adalah 5 basic lah. So saya go secara pintas lalu saja yang ini. So 5 basic ni memang kita kena buat. Ini adalah nadi bisnes kita, jantung bisnes kita. So list of name prospecting ni saya dah tak buat dah sekarang. So bila kita selalu up kita punya konten dalam social media, prospect tu akan masuk secara tak langsung. So bila dah masuk, saya akan label-label ikut tarikh lah bila dia orang masuk, melalui mana dia orang tanya kita. So contacting lepas dah masuk prospect tu melalui social media, contact, kita invite. Bila dah jadi customer, kita invite masuk dalam kita punya WhatsApp group. Kita selalu kena show the plan, platform, people, product. So ini adalah cara kita aktif di social media lah. Kita tunjuk produk, kita tunjuk plan apa kepada contohnya orang yang nak join jadi dealer ke dan sebagainya. And then kalau prospect tu dia tanya kita, kemudian dia senyap, kita follow up, kita follow through. Yang ni kita boleh guna wall kalau customer dah ramai, and then kita closing. So best 5 basic ni memang kita kena buat. Hari-hari memang kita kena buat lah. Okay. So ini adalah bagi orang yang bekerja. So 5 night ni, sebenarnya saya 5 night ni memang buat pun, tapi melebihi sebenarnya. Maksudnya macam 5 basic jugalah. So masa saya untuk bisnes ni sebenarnya tiap-tiap malam, dan juga waktu senggang, waktu rehat ke apa benda ke. So bila bekerja saya akan fokus betul-betul. So Alhamdulillah dekat tempat kerja pun saya tak menjadikan bisnes ini sebagai satu alasan untuk saya tak perform. Alhamdulillah saya juga mendapat anugerah pekerja cemerlang, and even di
tempat kerja juga saya perform lah, maksudnya saya jadikan alasan. Dalam bisnes pun saya perform, dalam pekerja pun saya perform, alhamdulillah. So sebenarnya majoriti public go business owner ni adalah bermula sebagai part timer. Jadi kita tak perlu jadikan benda ni sebagai alasan lah. Yang pentingnya kita sematkan dalam diri kita tentang PG1S education tu supaya kita terus relevan untuk buat bisnes. Okay. So last but not least, tips penting, 2 langkah paling penting lah untuk kita berjaya. Yang saya juga jadikan kata tips untuk diri saya, ambil langkah untuk bermula daripada sekarang. Mungkin daripada perkongsian saya ni, kita sama-sama untuk bermula balik dengan cara yang betul. Selagi tak bermula, kita tak akan ke mana-mana. Mungkin cara saya ni belum betul sepenuhnya. Tapi sama-samalah kita buat balik. Selagi tak bermula, kita tak akan ke mana-mana. Yang kedua, jangan mengalah. Orang berjaya bukan tak pernah jatuh, tapi tak pernah mengalah. Kalau saya nak comparekan journey saya punya study dengan business public goal ni, saya rasa journey ni sangat mudah. Jadi saya tak boleh nak mengalah, saya tak boleh nak give up. Sebab journey yang saya dah lalui dalam PhD saya tu lebih lagi banyak halangan, lebih rintangan. Jadi dalam bisnes ni sebab tu saya rasa saya happy. Saya pernah berniat nak lepas PhD, saya kata sebab masa PhD saya memang fokus, saya tak buat bisnes apa-apa. Jadi saya kata lepas PhD saya nak buat something yang saya boleh happy, saya rasa enjoy. Jadi saya jumpa platform dia adalah business public goal. Jadi disebabkan tu saya tak boleh berhenti sehingga sekarang. Dan saya fikir ini Allah takdirkan untuk saya berjumpa dengan rakan-rakan dalam KES, dalam J100. Saya rasa ini adalah satu rahmat lah bagi saya berada dalam J100. Jadi kita gunakan peluang ni, okay? So ingat, orang berjaya bukan tak pernah jatuh sebenarnya, tapi tak pernah mengalah. Mungkin kita pun sama-sama pernah melalui fasa ni, tapi jangan pernah mengalah. Ini adalah kata-kata daripada mentor kita lah. Okay? So with PG1S, success is predictable. So kita boleh predict kita punya sukses berdasarkan apa yang kita buat hari ini. Okay? So itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. So lama juga rasa macam lebih daripada PLT ni. Okay? Teacher, saya kembalikan kepada teacher. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yati. Memang dia dah dapat aura PLT ni. Jangan lupa daftar PLT harga early bird last hari Ahad ni Siapa yang belum daftar boleh daftar sekarang. Selit kejap iklan. Okey, sangat banyak input tadi tuan-puan. Jangan lupa catat. Kalau apa ni nak tengok balik semula nanti teacher akan share lah recording. Okey, terima kasih banyak Kak Yati atas sharing yang memang guided memang satu persatu pensyarah kan. Dia punya cara mengajar pun macam jelas lah step by step apa yang kita perlu buat Okey, tanpa berlengah masa teacher nak jemput tak lengkap kita punya Tuesday sharing tanpa kita punya pesanan keramat daripada leader kita Jade 4 Star FMD Tuan Sharif Jamil. Okey, teacher jemput untuk Tuan ST untuk buat closing pada malam ni. Silakan. Okey, terima kasih Teacher Mima. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, alhamdulillah saya pun penuh juga nota belajar pada malam ni. Kita unlearn dan relearn balik. Dan saya di best tau benda ni. Terima kasih Dr. Yati. Benda ni dia kadang-kadang tu muhasabah kita balik, check balik. Ibarat macam ada seorang yang Allah hantar untuk remind kita, check balik kita punya routine and everything. Right, kita pun sama je ada up and down dia. So alhamdulillah sesi-sesi macam ni sangat-sangat membantu lah untuk saya. Dan saya harap tuan-tuan pun dapat something belajar pada malam ni. Kita sediakan environment untuk tuan-tuan grow. A few point yang saya rasa tak boleh dinafikan lagi lah. Tuan-tuan lihat sendiri. Karakteristik eagle ni macam mana. Okay, orang yang sukses dalam business public goal ni, dia punya karakteristik, dia punya rutin, dia punya apa yang dia buat very very precise, dia jaga apa yang sepatutnya dia buat. Memang structured. Okay, bukan saya nak kata Dr. Yati saja. Bila saya coaching dengan most of FMD dalam KES, kita pun lebih kurang sama saja. Lebih kurang sama saja. Dia orang punya traits tu, dia punya karakteristik tu sangat-sangat kita kata apa, hungry tau, kita eager untuk nak achieve something tu. Dia akan rasa tak selesa, kenapa performance this year tak lebih tak bertambah baik compared to last year. Dia akan start to think about that. Okay, kalau orang biasa-biasa dia macam
alah, aku tak apa, saya saja buat je. Macam tu saja, bukan priority pun. Okay. Tapi bila mana kita letakkan something, real, this is our real business, our exit plan. Memang kita kena take full responsibility, dan kita kena check. Oh, something kalau tak kena, kita kena adjust untuk improve dan keep on improve kita punya result dalam business. Alhamdulillah. Okay. And then another thing is, Dr. Yati ni tuan-tuan dia bukan beliau bukanlah seorang yang influencer ke apa ke. Memang start from kosong, zero. Saya tengok sendiri macam mana Dr. Yati bina TikTok from zero sampai sekarang. Okay, tak ada jalan shortcut. Semua kita boleh lalui proses yang sama. Alright. Bukanlah tiba-tiba dia dah ada follower ke sebelum ni, tak ada. Datang PLT belajar buat. Datang PLT belajar buat. Adjust apa yang patut. Buat. Itu sahaja. Kalau tuan-tuan buat tapi tak dapat result lagi, mesti mungkin tuan-tuan pun rasa betul, tapi rasa-rasa lah, kita rasa betul tapi kita tak, adakah itu betul-betul the real one yang sepatutnya? Adakah itu benda yang achievers buat? Kena check betul-betul. Sebab tu kita nak tuan-tuan always feedback kepada upline mentor masing-masing. Siapa upline mentor tuan-tuan? Yang pertama adalah FMD yang dah ada 1000 frontline aktif. Contoh ya. Saya bagi contoh kat sini. Tuan Rosli Muhammad. FMD Tuan Rosli Muhammad adalah saya. Sebab saya dah ada mentor Tuan Rosli Muhammad adalah saya, sebab saya dah ada lebih 1000 frontline aktif. Katakanlah hujung bulan 4 ni nanti, Tuan Rosli Muhammad pun capai dah lebih dah 1000 customer aktif dah. Sama dah. Then the next mentor untuk Tuan Rosli Muhammad akan bertukar kepada seorang leaders yang ada 10 FAA point. Clear yang ni. Tapi buat masa sekarang dalam KL, rasa majority of tuan-tuan dan puan adalah mentor tuan-tuan dan puan adalah upline FMD yang ada 1000 frontline aktif. Those FMD yang dah ada 1000 frontline aktif, jawapan ni adalah mentor. Sebab saya baru ada 9. Saya baru ada 9 FAA point. So, upline mentor untuk FMD dalam KES adalah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. So, clear yang tu. Alright? Okay. Lagi yang tuan-tuan dan puan sedikit update berkenaan tentang MDC sebenarnya. Kita akan ada satu big event yang saya boleh katakan event yang paling besar dalam G100 lah. Last year, kita break record, kita punya big event paling besar adalah MDC 4.0 yang dihadiri yang dihadiri peserta 500 peserta. Sekarang kita sudah ada, saya cek tadi dalam sistem, kita dah ada peserta hampir 600 peserta, 560 lebih kurang macam tu. Peserta untuk MDC 5.0 yang akan berlangsung pada sekejap saya cek tarikh betul-betul. 16, 17, 18 hari bulan 2. Tapi pendaftaran, tak silap saya, pendaftaran untuk MDC 5.0 ni hanya pada bulan ni kita je. Last date dia 28 ataupun dalam bulan 1 ni. So rakan-rakan semua kat sini, kalau tuan-tuan puan nak achieve something different dalam bisnes tuan-tuan puan, kena buat something different. MDC ni bukan dibuat untuk siapa-siapa, untuk tuan-tuan puan, untuk di-dealer G100 cepat-cepat unlock FMD. Kita nak tuan-tuan puan unlock FMD secepat mungkin. Dia takkan jadi untuk tuan-tuan puan unlock FMD tu dengan duduk kat rumah, tak associate dengan rakan-rakan achievers. Bila saya go through kita punya tentatif tu tuan-tuan, semua tu tentatif daripada hari Sabtu dan hari Ahad tu, saya rasa macam betul ke RM400 ni benda-benda macam ni. Something yang sangat valuable. Kenaan tentang macam mana nak buat live, macam mana tuan-tuan nak belajar seni prospecting pun ada slot-slot banyak. Kita punya MDC adalah hands-on punya aktiviti. Bukan kita bagi fakta, macam mana nak buat, balik buat sendiri. Tak. Kita akan ada semua grup yang akan dipecahkan untuk tuan-tuan belajar sendiri. Part mana yang tuan-tuan nak mahirkan. Contoh daripada sekarang, katakan tuan-tuan nak mahirkan tentang IG. Memang nak all out IG.
Nanti dekat MDC nanti tuan-tuan akan dimasukkan dalam grup support khusus untuk IG saja. Belajar sendiri dengan expert-expert dalam IG. Dalam J100 kita buat macam ni tau. Kita wujudkan council. Setiap marketing tool tu dia ada council dia masing-masing. Contoh TikTok. TikTok diketuai oleh Captain Raitu sendiri. TikTok council. So Captain Raitu akan take responsibility untuk plan aktiviti untuk TikTok punya team. TikTok council ni kita akan lantik dia sebagai council kalau dia ada proven result dengan TikTok. It means what? Tuan-tuan belajar direct dengan performance. Okay? So dalam J100, dalam KS sendiri pun Tuan Khairi, kita punya council dekat FB Ads, banyaklah expert yang ada dalam team kita sendiri. Alhamdulillah. Okay, nanti bawa laptop. Siapa yang nak belajar tentang FB Ads ke tentang Word, bawa terus physical laptop, bawa terus laptop, pergi belajar terus kat sana nanti. Dia kat sana, dia mengumpulkan semua achievers dan bakat-bakat achievers. Senang je. Saya sendiri pun nak buat filtration, nak check sama ada dealer saya ni betul-betul aktif, betul-betul nak achieve massive success dalam business public go, senang je. Saya test dia melalui MDC ni lah. Saya check. Kalau dia willing datang belajar, saya akan put responsibility untuk make sure dia kena grow. Kalau dia hadir MDC, masih tak grow, saya akan bersalah, saya akan check whatever things that I can do my best, apa lagi yang saya boleh buat untuk bantu dia. Okay. Ini cara macam mana FMD dalam J100, KES kita check. Siapa orang yang betul-betul yang nak dibantu. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu, sebab nanti selepas ni tuan-tuan perempuan kalau tak join MDC, macam mana tuan-tuan nak grow tuan-tuan punya team? Takkan kita nak ada frontline kita saja. Setiap kita yang ada pada malam ni, 69 mata senang memandang. Pasti each and every one of us nak ada empire masing-masing. Untuk membina empire ni tuan-tuan, dia ada formula dia. Tapi saya tak nak go through in very detail lah. Formula untuk membina empire ni. Dia ada 4. Show the plan, show up, show off, connect to upline family. Tapi yang ni topik ni nanti kita buka, kita buat di sesi yang lain. Tapi dalam untuk membina team ni, dia ada satu part. Show up. Kalau tuan-tuan datang kita punya Tuesday sharing pun nak buka kamera pun susah, nak show up kehadiran pun susah, macam mana nak bina satu team yang boleh ada empire 50,000, 60,000? Can you imagine that? Takkan berlaku. Takkan sama tiba-tiba jadi macam tu. Takkan jadi. Alright, so formula dah ada, FMD, J100 semua. Sebab tu dia orang mudah nak bina team tau. Sebab tu mudah untuk dia orang grow. Sebab formula dah ada dah. Buat saja. Dulu zaman saya lain lah. Nak kena crack head, nak kena crack formula dulu. Nak kena hadap dulu, baru nak boleh capai. Sekarang dah ada dah. Untuk tuan-tuan buat dan capai. Okay. So saya doakan kita, buat masa sekarang, saya check tadi, pendaftaran untuk MDC bagi tim kita, baru 66 orang. 66. Kalau tuan-tuan yang hadir pada malam ni, nak tim tuan-tuan grow dengan cepat, make sure datang bersama tim tuan-tuan. Contoh, check dalam empire tuan-tuan, ada 5, ada 10 orang dealer. Sampaikan kat dia orang peluang bisnes yang ada dekat Public Go ni. Peluang yang ada dekat Public Go ni untuk dia tahu. Kalau tidak, kita hanya tahu seorang, dia pun mencari peluang juga. Tapi kalau kita tak sampaikan, kan susah, maksudnya dia tak dapat. Okey. Kejap, ada satu benda penting yang saya nak bagi tahu kat sini. Berkenaan tentang membina team ni. Dia kejap lagi saya akan update kepada FMD J100. Selepas Leaders Forum, saya akan satu sesi bersama FMD J100. Saya akan share benda ni kejap lagi. Okey, berkenaan tentang Ultimate Rewards. Okey. Kita akan rebrand kita punya business overview. Maksudnya BOP, business plan kita. Kita akan bercakap, kalau tuan-tuan perasan baru-baru ni saya ada buat video satu berkenaan tentang Ultimate Rewards daripada Business Public Goal. Benda ni bukan untuk saya saja. Tuan-tuan kena sampaikan kepada rakan-rakan, kepada dealer tuan-tuan. Mungkin dia tak tahu.
Jadi dia public go, tapi apa reward yang public go sediakan? Kita nak make it simple, kita bukan lagi bermain dengan kita nak explain tentang 1%, 2%, no. Kita akan bercakap tentang apa? Bisnes yang boleh diwarisi. Yang kedua, bisnes yang menyediakan peluang untuk capai financial freedom dan time freedom. Yang ketiga, bisnes yang menyediakan peluang untuk pergi trip VVIP setiap tahun. Okay, nak tahu tentang commission and everything, bawa dia datang NDO. Tuan-tuan tak payah nak buat kerja susah dah. Okay, so ingat, kalau tuan-tuan hadir MDC, datang dengan tim tuan-tuan akan lihat the growth of your business. Saya sangat happy melihat growth of Cikgu Suhaida Burhan kita. Dulu datang MDC, bawa seorang dua saja, sekarang dah ada 5-6 orang datang dengan tim. Ada growth. Okay, ini akan membantu, this is duplication process akan berlaku. Step by step akan berlaku. Banyak lagi lah FMG kita. Kedai itu pun dah dulu datang MDC, tak silap saya seorang-seorang, tak ada tim lagi. Sekarang datang MDC dengan tim lah. Slowly dia akan berlaku, proses duplication tu akan berlaku. Mungkin saya tak cukup menginspirasikan tuan-tuan. Datang MDC, macam-macam kisah sukses yang ada, boleh belajar untuk tuan-tuan cari spark tu untuk grow tuan-tuan punya bisnes sendirilah. Okay, alright, saya tak boleh drag masa malam ni. Saya nak kena pindah ke sesi seterusnya. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yati for your sharing malam ni, sangat-sangat baik. Dan juga Tia Mimah, thank you for organising this Tuesday sharing. Okay, saya pulangkan kembali kepada teacher. Terima kasih. Jumpa semua nanti di MDC. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih SJ untuk closing yang memang tak terbakar tu, tak tahu nak cakap kan. Okey, always berikan support and motivation kepada kita. Kita je lah sebenarnya tuan-puan yang buat keputusan kat diri kita sama ada kita nak berjaya atau tidak dalam bisnes ni. Okey, tapi sekali tuan-puan dah melangkah ke depan, dah buat decision untuk buatlah sampai tuan-puan betul-betul berjaya. Okey. So apa yang dikongsikan oleh Dr. Yati pada malam ni adalah mungkin untuk tuan-puan tune back balik. Mungkin siapa yang dah lama tu boleh tune back balik structure bisnes masing-masing, go through apa yang perlu dibetulkan. Okey, dia macam learn, unlearn and relearn lah. Okey, tapi bagi yang baru, tuan-puan boleh susun cantik-cantik supaya perjalanan milestone bisnes tuan-puan tu lebih tersusun cantik lah berbanding kami yang dah lama-lama ni, yang main buat je dulu, baru faham kemudian macam tu. Okay, alright. Lepas ni FMD kita ada session untuk FMD updates. So teacher tak akan meninggalkan masa lah. So terima kasih banyak teacher ucapkan kepada kita punya speaker Dr. Rayati dan leader kita Tuan Syarif Jamil. Okay, sebelum kita akhiri Tuesday sharing, kita nak ambil gambar dulu. So bagi yang boleh buka kamera, sila buka kamera sekarang. Teacher bagi 2 second. Okay, malam ni tak ada soalan lah, bagus lah. Semua faham lecturer ni ajar tau. Cemerlang Dr. Yati. Okay. Semua dah buka kamera Siapa yang nak buka kamera boleh betul-betulkan dulu. Alright. Okay. Smile. Jangan chat sekarang Stop chatting kejap. Supaya nanti tak tertutup muka kawan kita. Okay. 1, 2, 3. Sekejap Okay, page seterusnya. Okay, tak ada yang buka kamera, so tak payah ambil lah. Alright. Okay, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salatul as. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih.